إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Surat 71, dua daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirra la yastahqiranna. Gitu ya, betul. Jawab betul. Kosongnya apa? La yastahqir. Setengah kata la yastahqiranna, setengah matan kata la yastahqir. Mana jangan kamu memandang ringan. Al-wird akan wirid. La yastahqir al-wird. Siapa tu? Warid. Silap cap ya, silap pengarang. La yastahqirul al-wirda illa jahulun, yani bihaqqir rabbih wa khazin nafsih wa wajhi usulihi ilaihima. Cuma la yastahqiranna al-wirda, bukan warid ni. Dia warid dia tukar-tukar banyak dalam tulisan sini. La yastahqiranna al-wirda atau la yastahqirul wirda illa jahulun bil warid. Al-warid yujadu fid daril akhirah wal warid yantawi bintiwa'il hadzal dari wal wirdu lah habis bertukar, bukan warid ni. Wal wirdu sini bertukar, warid dengan warid bertukar, dia ada alif tu je beza dia. Wal wirdu yantawi, bukan wal warid tu yantawi. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hazihid dari. Maknanya tiada jua menghinakan akan wirid. Terjemahan dia betul, wirid. Dalam Arab tu warid, ada alif, potong alif. Tiada jua menghinakan wirid itu melainkan orang yang lampau jahilnya. Berkata jahul ya, dipanggil jahul. Kalau jahil saja. Kalau jahulun mana lampau jahil. Itu beza bahasa Arab, dia pakai sirah mubalaghah panggil. Tawazan fa'ulun. Illa jahulun, mana tidak ada orang yang meringankan wirid. Ya, di wirid dari istilah sufi ini amalan yang diambil daripada mursyid kepada mursyid sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu amalan yang ada sanad. Kita berzikir Allah, tidak ada sanad. Dengan orang berzikir Allah, ada itisal sanad di dengan Rasulullah. Lain kan. Ya. Dia faedah besar bila ada sanad, dia ada tarakki. Ya, biasanya dia ada tarakki. Itu di antara beza. Kalau berzikir biasa, pahala sama, pahala dapat. Tapi kedudukan rohani dia lain. Sebab bila ittisal sanad, nur daripada atas, nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pancaran nur baginda sampai ke bawah pada guru. Itu penting. Ya, sebab dia kata dia kena muraqabahkan akan anwar daripada baginda sampai kepada dia melalui khusus atau melalui perjalanan sanad. Ya, itu sebab rangkaian ni benda yang dipanggil sir dalam perjalanan rohani. Sebab perjalanan kita adalah nur.
Ya, al-anwar matayil qulubi wal asrari. Al-anwar, nur ni merupakan matayah, jamak kalimah matiyah, mana kenderaan bagi roh dan sir. Perjalanan kita makrifat ke Tuhan bukan jalan jasad ni. Jasad ni kan besok lala kali baling dalam liang lahat dia tu je. Ya, sebodoh-bodoh manusia yang menjaga jasad. Oh, kami takut lagi, solek lagi, oh kami neja lagi. Ya, dia merupakan benda yang tempat tilik Tuhan dalam. Hakikatul insan, hakikat insan tu yang nak dijaga. Hakikat diri manusia. Apa dia? Latifatul rabbaniyah, ya, nuraniyah, ruhaniyah tu dia. Hakikat dia. Kalau dia ni dipisahkan daripada jasad kita akan jadi bangkai yang ni. Ya, ar-ruh bila dipisahkan dia apa tu? Ada apa? Ya. Kita meninggal kan, kau meninggalkan rumah, meninggalkan dunia. Dah terbaring. Anak kita pun sampai dia pada luar negara. Nanti isteri kita cakap dengan anak kita apa? Tuan bapa engkau dah tak ada. Anak pun cakap pula tak ada. Ada tu, terbaring. Yang tak ada tu apa? Dia tu lah. Baru kita sedar bahawa dia tu yang sebenar-benarnya. Kalau dia tu dah tak ada, kita dah tak ada guna. Dia tu bila keluar mufarraqatur ruh anil jasad, bercerai ruh dari jasad, habis. Hartanya tinggal, namanya tinggal, semua tinggal. Kalau dia ada berbekalan yang diterima oleh Ta'ala, alhamdulillah, selamat dia. Kalau dia tak ada bekalan, dia leka dengan menjaga sangkar yang akan dibaling dalam liang lahat, maka rugi serugi-rugi. Sebab tu dia kata orang yang setengah ni tak perasan, dia dibalakan qad azzabakumullahu bihayatil jismaniyah. Allah Ta'ala azab seseorang di dunia, azab yang dia tak perasan. Apa dia tak perasan? Qad azzaballahu bil hayatil jismaniyah. Tuhan azab dia dengan dia menguruskan, memikirkan, menumpukan, mengejar, mengambat urusan jasmani luar. Sedangkan unsur ruhani dibiarkan. Kedudukan kalbi dia dengan Tuhan dekat atau jauh, dia tak percaya. Makrifat dia dengan Tuhan terang atau malam, dia tak percaya. Ya, kenikmatan rohani dengan Tuhan ataupun tawar, dia tak percaya, dia biar. Ya, janji saya buat dah lah. Itu orang yang kata maghrurun, orang yang ditipu. Ya, bila rasa tertipu, bila bercerai roh dengan jasad, baru dia rasa ruginya. Sebab apa? Kedudukan di sana dah berbeza. Kalau di sini dia hebat, di sini dia kaya, di sini jutawan, bukan hartawan, dan orang glamour, orang kenal dia. Tiba-tiba bila di sana rohani tak jaga, dia jadi orang paling bangsat, hina. Ya, apatah lagi kalau dipakai sifat-sifat yang keji. Ya, dia mengotori qalbi dia di dunia dengan sifat contoh at-takabur. Bila ditakabur besok di akhirat, Tuhan jadikan orang yang takabur contoh asghar minan namal, dia lebih kecil daripada semut. Ya ta'ahu ahlul mahsyar, melacak akan dia oleh ahli mahsyar. Dua atas dunia bukan sombong dan dengan takabur dia, dengan dunia dia banyak kan, bila dia datang orang hambat dia. Biasa di akhirat orang pula lacak dia dan lebih kecil daripada semut, bayangkan dan. Ya, kalau kata besar semut tu pun dah kira kecil sangat kan. Ini asghar minan namal, lebih kecil daripada semut. Ya ta'ahu, melacak akan dia oleh ahli mahsyar. Padang mahsyar lacak kan. Macam mana orang pergi Mekah kan? Orang pergi Mekah kan, tuan-tuan dah pergi kan, bila melontar di jamarat, ya, melontar di Jamatul Ula, Wusta dan Aqabah, tiba-tiba dia terjatuh kan. Dapat pula orang Turki dah. Orang Turki ni kalau datang dia berganding, dia serbu kali dia pun jatuh habis awak dia. Dia lacak ni ke habis. Dia awak tak boleh bangun, biasanya mati. Bila dia beralih semua kan, jentera nak tolak, tengok oh lambat yang terbaring dah mati kan. Itu yang melacak ahli dekat jamarat berapa orang pergi borang ni kan. Ni kalau bayang kepada mahsyar, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat berapa juta trilion manusia pun tak tahu kan. Lacak dia sehina-hina dalam keadaan dia dikecilkan. Sebab apa? Sebab disilap tak jaga ruhani, dia asyik jaga jasmani ni kan. Jadi boleh makan, jadi dia macam dalam kandang kan. Kita nak jaga bukan ni, yang ni qalbi, tempat tilik Allah Ta'ala. Sila bersihkan daripada segala kekotoran.
Ya, sila hiasi dia dengan segala ya nur, cahaya-cahaya yang dikasihi oleh cahaya iman, cahaya makrifat dengan Tuhan, cahaya amal. Tuan tengok situ, dan innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tidak menilik sebagai penilaian kepada jasad luar, lihat yang dalam kan ni. Maka kalau jasad luar kita jaga, kenapa yang lebih besar tempat pandangan Tuhan tidak dijaga? Tu. Sebab tu dia kata la yastahkir, jangan tertipu. Dengan sebab kita memandang ringan al-wirdu wirid. Sebab wirid ni kutul arwah, urusan rohani. Ya. Mana amal, makanan roh. Bila roh kita cantik, dia lagi dekat dengan Tuhan. Kalau dia tak cantik, maka dia makin jauh. Ya, tidak layak dalam keadaan dia kotor nak menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan setengah daripada kekotoran orang yang memandang wirid tu dia main enteng ni. Rasa sikit tak rasa. Kalau bagi duit dia terang mata. Ya, bagi duit dia, bagi harta, wah setergah terang. Makna apa? Dia sedang ditawal oleh unsur jismani, bukan unsur ruhani. Kita nak tinggikan draft kita, unsur rohani yang naik biar dia tinggi. Ya, unsur rohani itu, unsur jasmani ni ala kadar sudah. Ini terbalik, unsur rohani dibiarkan, diraikan unsur jasmani, jasad itu yang dijaga tuan ni. Baik, kata tuan pengarang, la yastahkir al-wirda illal jahul bil warid. Tidak ada jua yang menghinakan, mana tidak memberi tumpuan, dipandang enteng akan wirid itu, melainkan orang yang jahil pada hak dirinya. Dia tak kenal diri dia. Sebenarnya wirid itulah dia benda-benda yang sangat penting kepada insan, bekalan dia dan antara kontak untuk dia dengan Tuhan. Ya, yang tu besar ke dia. Allah. Melainkan orang yang jahil pada hak dirinya dan pada hak Tuhan. Mana orang yang tidak kenal akan dirinya dan dia tak kenal akan Tuhannya. Kalau dia kenal akan dirinya dan dia kenal sebenar akan Tuhan, saya dia akan menjaga urusan rohani dia. Itu sengaja daripada al-wirid. Kerana faedah wirid itu diperolehi ia dalam negeri akhirat atas sekira-kira wirid, maka bahagian hamba tiada fault, mana tiada luput, dan warid itu tergulung ia dengan sebab tergulung negeri dunia ini. Ya. Dan wirid itu bukan warid tu bertukar-tukar habis ni. Sini bertukar-tukar antara wirid dengan warid ni. Sebab dia beza dia alif je. Kalau waw radal wirid, kalau waw alif radal warid. Wirid amalan tu, warid benda yang sampai. Anwar, waridat, ya futuhat, semua dia panggil warid. Yang sampai dalam qalbi insan. Bila dibuat persiapan, maka sampailah warid. Warid sama ada bentuk kesedaran peringkat awal, intibah. Dia sedar tapi dia belum berapa beradab, maka Tuhan hantar warid kedua, dia panggil waridul iqbal. Warid yang memusingkan kalbi dia betul tepat menghadap Allah. Tuhan bagi lagi bantuan akhir itu waridul wisal. Warid al-wisal, warid kesampaian. Makrifat dia betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa pensil warid-warid yang sampai. Ya. Sebab kalau dalam suluk 3 hari kita baca warid, 3 hari kita baca warid, tengok apa yang perkembangan berlaku. Barantarakan Naqsyabandiyah Khalidiyah, dia ada pendetilan dalam mentafsir warid dan perkembangan. Tuan-tuan ada anak 2 orang, satu anak hantar sekolah, ya, yang sama pelajaran dia, sukatan dia, tapi satu sekolah dia ada periksa, satu sekolah dia tak ada periksa. Agak-agak tuan-tuan nak hantar yang mana? Sekolah ada periksa ke sekolah tak ada periksa? Sekolah ni belajar sama je, tapi peperiksaan dia tak buat. Yang satu sekolah ni dia buat peperiksaan. Tentu kita nak hantar yang ada peperiksaan. Sebab periksa ni untuk kita nak trace pencapaian. Kadang mungkin kita rasa, wah bijak budak ni, bila masuk periksa dapat nombor 30. Ya, dia rasa dia bijak, bila masuk periksa exam habis kan. Banyak berlaku gitu. Jadi maknanya kita rasa kita ni, wah rasa okey dah aku ni, bila periksa out. Ya, kadang bila masuk suluk ada tarik zikir pun terganjal kan. Ya. Dia perasaan dia baik, pak. Ada riak di dalam suluk pun batal suluk kan. Kalau bersih betul-betul. Kalau tak bersih tuan tak angkat kan. Kadang-kadang macam-macam berlaku. Zikir tak boleh pergi lah macam-macam. Sebab apa? Itu dalam dia. Dia kena bersih. Sebab tu pemantauan. 3 hari tengok apa warid yang sampai. Kalbi kita, perubahan rohani kita, ya, dan sebagainya lah. Itu untuk meletakkan pada makam-makam dia.
qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa dan sebagainya lah, yang untuk mendapat perubahan pancaran nur peringkat lataif, demikian. Latifatul qalbi, latifatul ruh, ya, latifatul sir, khafi, akhfa, nafsun natik, ya, dan juga kulli jasad, dan dia panggil sultanul azkar, dan duduk kulli jasad, badan sudut sampai dia berzikir, satu badan bulu gomo dia berzikir pun didengar. Itu biasa jalan sudut, badan dia berzikir semua didengar. Dia tenang di kalbi berjalan, pum pum pum, Allah Allah Allah. Itu biasa kan. Kita pula kalau dengar sikit, badan aku berzikir tu bukan biasa, suluk biasa je benda tu. Mainan biasa. Sebab apa jadi begitu? Sebab tasfiyatul qalb, cermin kalbi dah dibersihkan, nampak? Itu tak ada pelik. Ya. Kita lap cermin, tiba-tiba nampak gambar, kita kata, kenapa pula nampak gambar? Nampak lap, nampak lah. Kalau kita tak lap, dia berkeladak, dan nak nampak apa? Gelap lah. Bila kita lap, nampak bagai-bagai benda ditangkap. Itulah rohani kita. Dia boleh menangkap. Sebab tu yang mahal roh, bukan jasad. Roh tu hakikat diri kita, dia boleh pergi jauh, alamil mulki, alamil malakut, alamil jabarut, dia boleh naik. Tapi kita zalim, kita tutup dia dengan maksiat, mungkar, lalai, air pum terpendam, cermin tu gelap, padahal dia layak menangkap, tapi kita tak uruskan. Kezaliman besar kita pada diri kita, kita menghitamkan kalbi kita dengan kelalaian, maksiat dan mungkar, sedangkan dia mampu, diberi kemampuan untuk menangkap, idrak segala unsur-unsur di atas. Oleh kerana kita leka, kita tak jaga dia, kita jaga apa? Perut kita dan manusia ni sebenarnya dia suka kerja masuk tandas, tunggu tandas. Dia makan masuk tandas, dia suka, dia risau kalau dia tak masuk tandas. Ya, apa maksud dia? Dia risau kalau tak makan. Allah. Habis tu. Jadi maknanya apa? Dia suruh kita memberikan tumpuan kepada wirid-wirid yang telah diberikan oleh mursyid atau guru dia, yang diambil daripada guru kepada guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wirid khas dan bagi dapat irakan perubahan khas kalbi. Dan tiada amal dalam, maka faut sawabnya sekira-kira fautnya kerana ditertibkan atasnya. Ya, bakal sekiranya dalam dia tadi rosak, maka rosak amal. Sebab bila wirid tidak dijaga, bermakna kalbi dia sudah rosak. Apa sifat ada? Malal, sifat malas. Semua kerosakan kalbi. Ya, dia rasa berat, nak wirid dia rasa berat, itu tanda dia lah. Ya, tanda-tanda amal tu apa ni? Akan menjadi kerosakan. Ya. Kalau dijaga, bermakna hati dia cantik, sehat. Itu menandakan hati dia bersih. Bila bersih, amalan dia cantik, tidak diseliputi oleh kekotoran, maka layak diterima. Atau yang ada begitu. Dia kalau begitu, wa aula ma yu'tana bih. Apa dia dan aula ma yu'tana bih, ialah ma la yakhluqu wujuduhu, yang terlebih utama disungguhkan, diberikan penumpuan, dikendaki akan dia itu ialah yang tiada berganti, ya, wujudnya. Mana dia takkan pergi lagi, dan macam kita kan di dunia ni, bila habis dia takkan boleh riba balik belakang kan. Jadi kita kena berikan penumpuan benda yang tidak ada ganti. Ya, itulah amalan dia habis, pergi je, dia tak ada pusing ke belakang lagi dan dia memberikan tumpuan kepada wirid. Itu adalah benda yang utama, ya, seperti segala wirid dan segala taat dan segala bahagian takarrub, pendampingan diri insan kepada Ta'ala. Dan bahasa hamba itu dalam negeri dunia ini musafir atas sentiasa. Setiap saat kita musafir, ya, musafir berjalan. Umur kita ni berhenti tak ada, dia berjalan. Ya, kalau kita tengok jam yang kita pakai tu, mula ditolak 1 saat, 1 minit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ni nak habis tahun. Mana dah habis dah. Apa rupa amalan kita yang telah lalu, wallahu alam. Ya, apa rupa tak tahu ni, yang kita dah lepas umur yang dipinjam 40 tahun, 50 tahun, apa rupa dia, wallahu alam. Diterima ke tidak, itu wallahu alam. Yang saki-baki pula tak berapa lama, tak berapa hari lagi, tuan-tuan. Sebab tu benda-benda yang macam ni kena apa? Ditafakkurkan. Ya,
berikan penumpuan, semakkan. Itu dipanggil muhasabah. Sebab kita kena ada muhasabah. Bila kekal cantik muhasabah, boleh pergi muraqabah. Dan bila pergi muraqabah, boleh pergi pada musyahadah. Ya, itu peringkat. Tapi kalau muhasabah pun dikurang, macam mana dia nak dapat muraqabah? Kalau muraqabah tidak mantap, mana dia boleh pergi pada musyahadah. Allah. Kerana bahawasanya hamba itu dalam negeri dunia ini masafir, dia musafir atas sentiasa, tiada baginya tetap melainkan dalam negeri akhirat. Dia berhenti-berhenti sana itu, pum. Umur kita jalan, kata letak umur seorang dia berapa, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun lagi kan. Dia sentiasa berjalan. Ya, dia tak ada berhenti kan. Jam kita berhenti pun dia tak berjalan, jam mati tak ada bateri, dia berhenti. Umur tak ada berhenti, tak ada jalan. Ya, jadi pastikan tiap-tiap peningkatan umur bertambah, mestilah kita kena pastikan bertambahnya kita dengan Tuhan. Apa bertambah? Pendekatannya, mahabbahnya, ma'rifatnya kena bertambah. Manistawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa yang sama je kedudukan dia 2 hari, semalam dengan ini, sama tuan ni, turun tidak, naik pun tidak, maghbunun, orang tu terpedaya. Orang termasuk dalam orang yang tertipu, kata baginda SAW. Mana baginda nak kita advance ke depan, walaupun sikit, dia kena ada ziyadah, tambahan kena ada dalam urusan kita, ya, untuk mendekatkan dan menambah pengenalan terhadap Allah Ta'ala. Sebab pengenalan bila terang, dia akan membawa rasa apa? Yang lebih kuat dengan Tuhan. Rasa apa? Rapat, rasa cinta. Sebab kata tak kenal maka tak cinta. Sebab mengenal Tuhan tajuk besar. Kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, nasaya, Masya Allah, dia punya cinta kuat, dia tak boleh dibayangkan. Dia punya cinta cukup kuat, dia punya mahabbah, rindu cukup kuat dengan Tuhan. Dan bila kerinduan menguasai kalbi dia, maka ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam kalbi melainkan dia, maka ketika itu kita tengok suasana dia berubah. Amalan dia cantik, tetap cantik, kemas dengan syariat dia. Sebab apa? Bila dia ada mahabbatullah, maka dia bergerak dengan nur mahabbah, dia bergerak dengan nurul ishkin. Sudah tentu dia takkan langgar perintah Tuhan. Mana ada kekasih nak langgar perintah kekasih? Takut dia kan, jangan buat ni Kang, kekasih saya tak, dia rasa hati, Kang dia marah, itu takut. Tapi kalau orang tak ada kasih, kata hantar dia, dia tak nak kata, nak marah apa? Sebab tak ada mahabbah. Dia mahabbah tu penting. Sebab tu tajuk besar dalam perjalanan makrifat ialah tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ialah jalan mahabbah. Mahabbah tu duduk di mana tapak besar dia? Makrifah. Tak kenal maka tak cinta. Ya, kita tak kasih benda tu kalau tak kenal. Ya, dia tak tiba-tiba kasih, mahal benda ni rupanya. Ni permata ni mahal, sebiji 300,000. Baru dia suruh, baru dia nak. Tapi dia tengok muka zahir dia tak kenal, ingat kaca apa dia. Ya, tapi bila dia kenal dia ada mula berubah. Ui, mahal ah. Itulah benda-benda yang lain. Tiap-tiap benda yang menawan kalbi manusia adalah benda yang hebat. Terlampau cantik, terlampau hebat dan semua dia. Maka siapa dia boleh potong Tuhan? Allah Ta'ala segala kamalat hak dia, segala kesempurnaan milik dia. Adapun makhluk segala kekurangan tu pakaian kita. Kenapa kalbi kita tertawan dengan makhluk, tak pergi ke Tuhan? Dia kena cek balik. Kenapa dia bersedap dengan benda yang tidak ada nilai, ya, dan dia tak dapat kesedapan dengan zat yang maha sempurna? Kenapa? Hijab tertutup, ya, mahjub, dia terdinding kalbi dia. Sebab tu proses dalam zuluk nak buang hijab kan, kalbi itu dibuangkan. Kesedapan dengan makhluk, kadar persen dia buang, kadar itulah Tuhan akan hadiahkan dia kesedapan dengan dia. Ya, kesedapan dengan Ta'ala akan dapat bila kita buangkan kesedapan kalbi kita dengan makhluk. Ada makhluk tak pun ni, jangan masuk dalam. Sebab dalam ni urusan kita nak dengan Tuhan. Tapi kalau dia dah masuk, dia kacau habis lah. Dia kacau dalam ni habis. Jadi kalbi kita tak dibersih bila sudah ditutup dengan dia. Maka dia ni letak kat luar je, makhluk letak di luar. Ya, adapun yang dalam tu hak dia. Sebab tu dipanggil kalbi kita baitur Rabb, rumah Tuhan. Mana rumah untuk urusan kita dengan Tuhan, mengenal, takarrub, mukasyafah, segala-gala semua urusan dalam. Maka jangan dikotorkan dia dengan urusan luaran yang berkaitan dengan khalqiyah.
ya dengan makhluk. Sebab tu dia farriq galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu lain daripada dia. Baula yamla'u bil ma'arif wal asrar, dipenuhkan dengan segala makrifat wal asrar, dan segala sir rahsia daripada Tuhan. Jadi untuk dapat apa, dia kena apa, berikan iktina dia, tumpuan kepada penyucian. Apa penyucian dia? Al-wirdu, wirid. Wirid ni ibarat apa tuan panggil? Alat polish gitu. Kita nak sental ni kan, sabun baru tu dipanggil atau sental biar dia bersih habis. Dan segala taat dan segala bahagian takarrub, pendekatan kita dengan Tuhan, kerana bahawasanya hamba itu dalam negeri dunia musafir di atas sentiasa, tiada baginya tetap. Ya, tak ada satu saat pun kita berhenti. Perjalanan umur tak ada. Kalau jalan kaki dia berhenti tuan, dia lengur dia berhenti. Umur dia tak pernah berhenti, dia jalan ya, dah sehari, 2 hari, 3 hari dia membelakangkan dunia. Allah. Kemudian al-wirdu huwa talibuhu minka, ya, talibuhu minka, wal warid anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka, ya, mimma huwa matlabuka minhu. Allah. Ini semua kalam hikmat tuan-tuan ni. Kalam hikmat yang keluar daripada batin hati al-arif billah. Coba dia Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu, wali besar. Bapa cakapan dia dipakai, sebab dia bercakap dengan nur, dia bercakap dengan Allah, sebab tu kalam dia dipakai. Kita bercakap dengan nafsu, sebab kalam kita tak boleh pakai. Kita nak bercakap je nafsu juluk, ya. Kadang mengajar ni pun dia mengajar nafsu kan. Dia mengajar, wah dia rasa dia hebat, wah dia rasa dia pandai, tu nafsu. Ada satu orang ulama besar di Kedah kan, dia alim 4 mazhab. Dia kalau mengajar 45 minit ya, lebih kurang kuliah, tak berapa puluh kali dia break dah tahu kan. Dia tengah baca-baca kitab, dia break, astaghfirullahalazim, dia sambung baca balik. Kejap lagi dia astaghfirullahalazim, dia sambung balik. Kata, kenapa tuan guru berhenti? Kenapa tuan guru istighfar? Anak murid tanya. Ada gangguan, dia kata. Ada gangguan. Tengah belajar kan, setan nafsu jolok. Wah hebat kau, wah handal kau, wah alim kau, pup dia kerat. Ya, ini yang suruh rumit. Yang ni kalau tak mengaji tasawuf memang masuk longkang. Ya, nafsu masuk dalam maksiat, okey, kita boleh trace. Dia buat benda tak baik, maksiat mungkar. Tapi kalau dia masuk dalam ibadat, orang tak ada trace. Orang tengok, wah bagus dia, dalam rosak. Sedangkan yang tempat tilik Tuhan kat dalam bukan luar. Ya, tilikkan apa? Bukan Tuhan tak tilik luar, maknanya tak, luar kena jaga, tapi last kali nak terima atau reject ialah dalam. Kalau bersih boleh terima, kalau tak ditolak. Atau mana? Sebab tu man lam yataghalghal bihazil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa tidak memberikan tumpuan tentang ilmu tauhidul khas atau ilmu tasawuf ini, nah, maka dia akan mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar, padahal dia tidak perasan. Ya, jadi sakit dalam ni seolah-olah kalau kita pergi hospital penyakit dalam kan, bukan sakit kulit ni, ini sakit dalam. Ya, sakit apa? Jantung, buah pinggang, kan, kanser, barang macam-macam. Maknanya benda ni besar. Dia kalau jam dalam, yang luar tak boleh pakai lah. Jantung jam ni kan habis terus. Ya, bicaralah kalbi. Kalau dia jam aja habis, kontak insan dengan Tuhan akan terputus. Dan tidak ada bala paling besar apabila hubungan rohani insan dengan Tuhan terpotong. Tidak ada arti hidup di dunia bila kalbi dia terputus dari Allah Ta'ala. Ya. Allah. Bermula wirid itu ialah menuntut dia. Wirid, al-wirdu tu, ya huwa talibuhu. Talib menuntut akan dia minka. Siapa tuntut? Allah tuntut. Itu maksud dia. Wirid itu menuntut dia Ta'ala daripadamu. Apa dia? Ibadat. Tuhan suruh kan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya ia beribadat. Mana makrifat? Makrifat itu setengah daripada ibadat yang paling besar. Ibadat dua, luar dalam. Ibadat yang paling besar dalam ialah ma'rifatullah. Berarti kalau betul-betul makrifat dengan Tuhan, clear yang lain. Sebab suruh kita berjalan sebagai ahli ma'rifah. Kita duduk sebagai ahli ma'rifah. Kita memandang, mendengar, bercakap sebagai ahli ma'rifah.
duduk dan bangun kita sebagai ahli ma'rifah, yang mana ahli ma'rifah batin hati dia sentiasa dengan Tuhan. Itu sebab diberi khusus kepada Sayyidi Ahmad Ibn Idris, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lam. Lepas fi kulli lam itu isyarat kepada ahli ma'rifah punya pakaian. Kita nak kedudukan mengenal akan ketuhanan Tuhan dan bersama dengan Rasulullah SAW dalam keadaan tiap-tiap nafas, fi kulli lamhah wa nafasin, tiap-tiap kelipan mata dan tiap-tiap nafas ma'allah, dengan Tuhan. Sebab wirid itu besar, wirid yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW kepada Imam Tariqah Ahmadiyah yang Idrisiyah, iaitulah Sayyidi Ahmad Ibn Idris Kutub, wali besar tuan-tuan ni. Itu juga wirid diberi kepada si Imam Bahauddin, semua wali besar tu, kutub-kutub besar tu. Ya, zikir nafas semua mereka ada khas-khas. Ya, semua segala imam-imam tarikat merupakan orang yang hebat-hebat. Jangan kita bandingkan tarikat dengan tarikat. Jangan ya, jangan kita banding tarikat hebat ya. Bukan kita taraf nak mengukur siapa kita. Adab paling jahat bila seorang tu membanding-bandingkan tarikat. Semua tarikat jalan dia sama menuju, macam mazhab jugalah. Syafi'i, Hambali, Maliki semua hebat-hebat imam mazhab. Itu imam mazhab zahir. Yang imam-imam tarikat ni imam perjalanan batin ruhani, lagi besar. Tempat ruh, tempat tilik Tuhan. Ya. Tapi nak berjalan ke roh dia kena jaga ni, dua-dua kena jaga. Syariat wal hakikat di jalan sekali. Jangan dipisahkan. Dipisahkan dia rosak. Ya, syariat wal hakikat benda kena jalan sekali. Pintu hakikat ialah syariat. Ya, dah masuk dia kenal syariat, dia kenal. Habis. Kerana hak ubudiyah daripadamu, menzahirkan hak kehambaan itu dia. Dan warid itu engkau menuntut dia. Kita harapkan warid daripada Ta'ala datang, mana bantuan-bantuan. Contohnya nak lepaskan kalbi kita daripada diikat. Kita disuruh berjalan, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Maka bolehkah orang berjalan kalau dia ditambat? Ya. Kita tambat kaki dia, tambat tangan dia, kita kata jalan. Nanti dia kata kau ni gila apa? Kau ikat kaki aku, kau suruh aku berjalan. Mana mungkin kalau seseorang boleh berjalan kalau ditambat, apatah lagi lebih besar kalbi. Macam mana dia nak berjalan ke Tuhan kalau dia ditambat dengan makhluk? Sebab tu peranan warid, bila ada wirid dia akan diberikan bantuan dengan warid. Di antara warid sampai apa? Aurada alaikal warid liyatasallamak min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Atau cempakkan warid di antaranya apa? Dalam bentuk melepaskan. Itulah Tuhan hantar warid liyatasallamak, melepaskan engkau min yadil aghyar, daripada kalbi kamu dipegang oleh makhluk. Sekarang Tuhan potong benda tu, ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau yang aku kasat, bukan orang, bukan makhluk. Wa ridaka matlub, reda engkau yang aku tuntut, bukan lain. Itu isyarat kepada apa? Dia menerima satu pancaran nur daripada Allah Ta'ala, melepaskan daripada kalbi dia dipegang. Sebab kalau kalbi kita dipegang tak lepas, kita buat ibadat dia lagi dan ni. Buat ibadat dia pergi kat orang, buat ibadat supaya yang puji. Buat amal akhirat yang besar, tapi dia menyalahgunakan untuk kepentingan peribadi dia. Maka orang tu mahjub, di dinding daripada Allah Ta'ala. Ya, bahaya dan tu hijab. Sebab tu farid galbak, kosongkan kalbi kita lain daripada Allah Ta'ala. Ya, itu semua isyarat-isyarat sufi. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani digunakan istilah ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi ku ghairullah. Persoalan kita baca betul tak duduk tahap tu. Mulut kita ma fi qalbi, dalam hati kita bersakau tu. Orang Melaka panggil apa? Bersakau dalam tu, macam-macam tu. Ya, dibalut dengan berbagai-bagai ikatan dunia, ikatan makhluk macam-macam. Mana mungkin dia nak berjalan, berarti kena farik, kosongkan. Ya. Dilatih Allah, Allah, jangan putus. Tertembak aja. Ya, azik lahun nur. Zikir ada nur, sikit-sikit cahaya hati dia akan dia merobek kegelapan-kegelapan ghafalat, kelalaian ni. Sikit-sikit insya-Allah dia akan terang. Ya. Dan menuntut daripada dan gharatnya bagimu, dan tuntut hak kita Ta'ala bersegala hambanya berdiri pada hak ubudiyah. Mana tuntut kita mendirikan hak rububiyah, mana ketuhanan Allah Ta'ala. Dengan bawa apa? Kita istinad, bergantung, berharap, memandang dengan dia. Dan tuntut hamba daripada Ta'ala itu bahagian dirinya.
Yang kita tuntut itu adalah bagian nafsu, kerana bahawa nafsu itu tiada menuntut dia melainkan barang yang dia ada bagi dalamnya bagian. Ya, kendak-kendak yang sedap untuk dia itu nafsu. Adapun orang yang sebenar dia mendirikan hak rububiyah. Ya, kemudian wirid itu ibarat daripada barang yang jatuh dengan kasab, dengan usaha hamba daripada ibadat yang zahir atau yang batin. Itu dipanggil wirid, amalan-amalan. Kalau secara khusus amalan dia tetap, angka dia, bilangan dia, tempat dia, masa dia, kedudukan dia, adab dia. Itu wirid yang khas. Ya, dia letakkan oleh guru-guru tadi, mursyid-mursyid dia. Ya, atau mana wirid yang khas. Bila ada wirid cepat dia akan datang perubahan warid dalam qalbi dia. Ya. Dan warid itu iaitu yang datang atas batin hamba. Sebelum dia masuk wirid, masuk suluk misalnya tuan-tuan, melekat dalam qalbi dia. Bertepik-tepik ni hubbud dunia, hubbul mal. Ya. Bila dibaca warid, tunggu akan tanya apa keadaan qalbi kamu dengan makhluk. Dah tak ada tuan. Tinggi tu kan ni. Dah tak ada, dah kata dia je. Bila kata dia je tu cantik warid tu. Ya, mana hati dia dulu apa? Sifat hasad, sifat dengki ada, takabur ada. Bila dia surut, dia bantai dengan zikir tadi, dah hilang benda tu. Dia dah rasa apa? Dia rasa hinanya diri dia, fakirnya diri dia, kan dah perubahan. Itu perjalanan, itu peringkat awam, belum masuk lagi atas-atas lagi tadi. Mana perubahan qalbi dia tadi itu dipanggil perjalanan untuk dia mendekatkan diri, dan itu dipanggil warid yang sampai. Warid dia panggil apa? Anwar, futuhat, itu semua dipanggil warid, ya. Yang datang atas kalbi daripada segala lataif, latifah, latifah satu, lataif jama' dia, dan anwar, segala nur satu, anwar berbagai-bagai nur. Maka terbukalah dengan dia dadanya, dan terang dengan dia dan sirnya tu. Batu banyak dapat warid kan. Ya, dalam suluk kita gunakan adab-adab yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sikitkan makan, sikitkan tidur, sikitkan bercakap. Cantik kan. Bila dibersih, cepat terbuka. Kan? Terbuka dengan dia dadanya. Ya, bila terbuka ibarat cermin sudah dilap, akan nampak dan gambaran dalam tu. Ya, mukasyafah akan berlaku. Ya, muayana akan berlaku. Ya, dan pergi last kali musyahadah dengan Tuhan. Itu semua urusan-urusan dalam yang sangat besar dan yang mahal. Kalau kita tak ambil cermat dan kita tak bertumpuan, rugilah kita. Ibarat permata yang mahal, kita tidak menghadap ke arah dia, mana kita tak uruskan akan dia. Kita main goli kaca. Kita main goli kaca. Dunia ni lah. Ya, bukan main seronok dia dengan goli kaca. Permata yang mahal dia tak perasan. Sebab apa? Kejahilan dan ketebalan nafsu yang membodohkan insan. Dan teranglah dengan dia dan sirnya, batin hati dia akan cantik. Dan wirid itu barang yang daripada hamba. Wirid maknanya kerja kita. Adapun warid itu hak Tuhan menghantar, dibagi pada makhluk. Ya, apabila dia bersih, Tuhan bagilah. Dan bagi hak kita Allah daripada muamalah, mana urusan batin kita dengan dia. Dan ubudiyah dan warid itu barang yang daripada hak kita Allah bagi hamba daripada lutfin dan karamatin, berbagai-bagai kelembutan kurniaan Tuhan dalam kalbi insan tadi, dan karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kalbi insan. Dan wirid itu terlebih hak yang disungguh-sungguhkan oleh hamba. Kita jangan perhati warid, kita kena perhati wirid itu, supaya kita kekal istiqamah dalam melaksanakan dia. Adapun warid, bila cantik wirid, insya-Allah warid dia cantik. Ya, makna kita jangan tanya kepada tauqih, ya, bila gaji nak naik, jangan tanya dan. Kita kena pastikan kerja kita kemas. Berikan tumpuan kepada tugas kita. Buat secantik yang boleh. Buat sehebat yang boleh. Maka kalau majikan pandai menilai, majikan manusia yang jahil pandai menilai benda baik dengan benda kurang, maka Allah Ta'ala tak payah ceritalah. Dia tahu zahir batin kita. Bila cantik memang diantar dan dibagi warid atau keadaan itu. Dan peliharanya daripada warid kerana dua perkara. Pertama, bahawasanya wirid itu tuntut pada negeri dunia.
Wirid ni semasa sini je tuan, sebab dunia dipanggil yaumul amal, tempat kita nak beramal, menyiapkan bekalan. Adapun sana bukan yaumul amal, sana yaumul jaza, hari pembalasan. Tak ada apa makna dah menyesal kat sana lagi. Sini tempat kita menyesal. Tuan tutur kata apa? Sesal dahulu berpendapatan. Sesal kemudian tak berguna lagi. Sana tak ada guna dah. Sinilah tempat ni. Tiada jatuh ia melainkan dalam dunia. Wirid, amalan-amalan semua tempat dia di sini. Maka putus ia dengan sebab putus dunia. Ajal kita sampai je habislah. Banyak mana amal kita ada ke tidak ke, cantik ke, sebaliknya, itulah dia maknanya. Sini tempat kita nak adjust, ya. Adapun di sana tak ada dah. Dan fana ia dengan sebab fana dunia ni habis. Jadi masa sinilah tempat kita nak membuat bekalan secantik mungkin yang nak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sahaja bagi hamba itu membanyakkan daripada segala wirid sebelum faut, sebelum luput maknanya. Dia kena baikkan, dia kena banyakkan. Baca banyak boleh, baca baik boleh tu. Mengihsan, mencantikkan dia, tahsinkan akan dia. Ya, sebab dunia ni tempat kita membuat persiapan, ya. Sebelum faut, sebelum luput. Sebab apa? Kerana tiada diperolehnya ganti barang yang faut. Barang yang dah luput kita tak ada nak ganti dan daripadanya, ya, habis-habislah begitu. Masa kita yang lepas kita tinggal berpuluh tahun, dah rupa dia, kita pun tak tahu dan kita nak tarik balik, nak adjust tak boleh. Kita terpaksa menghadap yang depan. Dan kedua, bahawasanya wirid itu, cuma kita nak perbetulkan kedudukan kita lalu apa dengan apa? Taubat, tu je lah. Tu ihsan daripada Ta'ala, dibuka pintu taubat. Silap-silap kita dulu sila basuh balik, ya, insya-Allah diterima. Tapi nak mendapatkan masa tu nak bawa ke depan tak boleh dah. Ya, dia tak ada giar riba sebenarnya ni. Umur kita tak ada riba, dia jalan terus. Cuma Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia beri kita, ya, maknanya alat untuk menyucikan dia, ialah dengan istighfar wa taubah, dengan sungguh-sungguh insya-Allah. Kerana bahawasanya wirid itu hakil hak Tuhan dan daripadamu, dan warid itu ialah bagianmu daripadanya. Adapun warid itu kurniaan Allah bagi kita. Maka sila berikan tumpuan tugas kita dengan Allah, jangan tanya apa yang dia nak beri pada kita. Itu maksud dia, ya. Tapi sebagai ukuran, bila seseorang tu dapat hadiah, bermakna kerja dia terbaik, ya. Kerja dia baik bila ada warid. Mana warid kalau sampai menandakan amal tu alhamdulillah. Kalau tidak dia tak bagi warid dan jadi kalau dapat warid tu menandakan amal dia alhamdulillah. Cuma warid tu berbeza-bezalah, ya. Tu ada yang lebih tinggi dan sebagainya. Oleh kerana itu berikan tumpuan semasa saki-baki umur yang ada dengan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh, adabnya dan pembersihannya. Sebab itulah yang menarik kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dan jalan untuk pintu makrifat sebenar kepada dia. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma. Masuk aku biji. Okey. Ya Rabb. Allah. Dan